Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fiqh. Masya Allah, Muda Fazli, Waalaikumsalam. Muhammad Ashraf, Masya Allah. Grup Azlan sudah datang. Ashraf Nur, Maryam Ahmad, Imran Kadir, Muhammad Zikri Alif. Muhammad Zikri Alif, saya hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah, dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada janji Allah, yakin kita pada perintah Allah, dan yakin kita pada janji-janji Allah, dengan kita menghadirkan, istihdharkan fadailnya. Maka dengan ini insya-Allah setiap ganjaran amalan kebaikan yang kita lakukan akan diganjarkan atau digandakan oleh Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkualitikan sesuatu kebaikan tadi dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab. Masya Allah. Tuan-tuan boleh menghadirkan diri. Masya Allah. Kita malam ni masih lagi bab istighfar dan taubat, bab untuk kita kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Muhammad Irfan, Muhammad Nubli, Waalaikumsalam. Jas Hasbullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya-Allah, boleh hadirkan diri. Baru tak ramai lagi, masya-Allah. Muhammad Syukri, Muhammad Muzakkir Syukri, Masya Allah. Masih lagi kita menunggu kehadiran tuan-tuan. Masih lagi kita menunggu kehadiran tuan-tuan. Masya Allah. Hadirkan diri. Mustafa Bakar, Masya Allah. Tuan Haji Mustafa juga hadir pada malam ni, Masya Allah. Abdul Razak Muhyiddin, Masya Allah. Bukan Muhyiddin, tak Muhyiddin. Okey, Muhammad Amri Arba'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiqh. Dalam 9 orang saja ni, tak ramai ni. Kenapa ni? Tapi dah ramai dah datang. Muhammad Ramizu, Masya Allah. Muhammad Ashraf, Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Baru 11 yang hadir tu tak menghadirkan lagi. Masya Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Masya Allah, 13. Ruslin Ismail, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakir Al-Fakir ini, Al-Fakir lama tak ada dalam ni, ke tak menghadirkan diri, tak tulis komen saja. Al-Fakir Cerasi Syahsam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seorang orang Singapura, satu orang lagi Singapura kita, seorang Brunei, lama tak dengar Brunei punya, iaitu sahabat saya di Brunei, dan 2 kawan sekolah saya, Cikgu Hamidah dengan Cik Hashim, Cik Hashim. So malam ni tak ada kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadijihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Kak Zaini Zainun Kenzo Miyazawa, Masya Allah. So kita masih menantikan IMZ ada IMZ ada tak? Ada. Saya rasa ada. Cik Hashim, Masya Allah, namanya disebut terus hadir. Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah, sahabat saya Engineer Cik Hashim. Efiza Wahab daripada jauh, daripada jauh, Masya Allah. So malam ni kita berada di muka surat 333 di dalam kitab Asma'ullah, di dalam bab istighfar dan taubat, pada hadis yang ke-2350 kurungan 27. Ibadat dan maksiat tidak memberi kesan kepada kehebatan dan kekuasaan Allah. Sebenarnya kekuasaan dan kebesaran Allah tidak terkesan dengan ibadat kita dan tidak terkesan dengan maksiat kita. Ibadat dan kemudaratan yang kita lakukan ialah sebenarnya tertanggung ke atas diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Zarrin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ya ibadi kullukum dalu illa man hadaitu fas'aluni al-huda ahdikum kullukum fuqara'u illa man aghnaitu fas'aluni arzuqkum kullukum muznibun illa man afaitu faman alima minkum anna zu qudratin 'ala al-maghfirah fastaghfarani ghafartu lahu wala ubali walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala adqa qalbin 'abdi min 'ibadi ma zada zalika fil mulki janaha ba'udah walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitikum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u ala ashqa qalbin 'abdin min 'ibadi ma naqasa dhalika min mulki janaha ba'udah walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u fi sa'idin wahid fasa'ala kulla insanin minkum ma balagat umniyatahu fa'a'taitu kulla sa'ilin minkum ma naqasa dhalika min mulki illa kama law anna ahadakum marra bi bahri faghamasa fihi ibrah summa rafa'aha dhalika bi anni jawadun majidun af'alu ma uridu ata'i kalamun wa azabi kalamun innama amri li syai'in iza aradtu an akula lahu kun fayakun rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah. Ada Ustaz Izzuddin, Masya Allah, Ashraf Akram Syahmi. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kamu berada dalam kesesatan kecuali orang yang aku memberi petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk daripadaku, maka aku akan memberi petunjuk kepada kamu. Semua kamu berada dalam kemiskinan kecuali orang yang aku mengurniakan kekayaan kepada mereka. Maka mintalah kepadaku, maka aku akan mengurniakan kekayaan kepadamu. Kadang-kadang kita malu nak minta kaya. So apa salahnya kalau kita minta kaya? Kenapa kita perlu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita minta kaya? Kita boleh minta dengan kawan kita untuk selesaikan masalah dan hajat kita. Apa salahnya kalau kita minta untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi apa saja yang kita minta, kecuali kita minta jangan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
semua kamu berdosa kecuali orang yang aku pelihara mereka daripada dosa. Maka barang siapa yang meyakini bahawa aku ialah zat yang mampu mengampuni dosa-dosa mereka, maka hendaklah dia memohon keampunan daripadaku. Nescaya aku akan mengampunkan dosanya. Wala ubali, aku tak kisah banyak mana dosa kamu sekalipun. Jika semua dalam kalangan kamu, daripada orang yang pertama hingga ke orang yang terakhir, sama ada orang yang masih hidup maupun orang yang telah mati, orang muda atau orang tua, berada dalam hati yang paling bertakwa dalam kalangan kamu, maka perkara itu tidak menambah sedikit pun dalam kerajaan aku walaupun sekadar sebesar sayap nyamuk. Hayyakum wa mayatakum wa ratbakum wa yabisakum. Saya terjemah wa ratbakum wa yabisakum, yang basah dan yang kering. Ratbah ni basah, rutub ni maksud dia basah. Yabis ni maksud dia kering. Tapi maksudnya ratbakum, basah kamu, kekeringan kamu, kebasahan kamu. Maksud kita terjemah di situ ratbakum, orang muda, orang tua. Sebab orang muda dia minta lain, orang tua dia minta lain. Orang muda ni dia banyak sikit nak minta, ataupun banyak nak minta tapi tak pandai meminta. Orang tua ni minta sikit tapi minta kualiti. Minta yang berkualiti. Orang muda, ratbakum, saya terjemah di situ orang muda, wa yabisakum, orang tua, berada di atas berada di atas hati yang paling bertakwa. Semua ni daripada awal sampai akhir, yang tua dan yang muda, yang hidup yang mati, semua tu atqakum, yakni satu hati. Seperti mereka ni seperti seorang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Semua mereka ni takwa, baik, menunaikan perintah Allah Subhanahu Taala dan apa sahaja. Maka perkara itu tidak menambah sedikit pun akan kerajaan aku, walaupun sekadar sebesar sayap nyamuk pun. Walaupun semua manusia sujud padaku, kebesaran Allah tidak akan bertambah. Kebesaran Allah tak akan bertambah dengan sebab sujudnya manusia. Kita dengan sebab orang buat perkara kepada kita, kita dengan orang sebab orang ikut perintah kita, maka kita rasa bangga, kita rasa hebat. Kalau orang tak nak ikut kita, orang tak nak ikut arahan kita, orang tak nak ikut petunjuk kita, kita rasa kita dah jatuh. Kita dah jatuh. Sebab itu kita akan cari pengaruh untuk menaikkan kita kembali. Allah dia tak terkesan lah. Kalau kau baik semua pun, kebesaran aku tak terkesan pun dengan kebaikan kamu. Sebab Allah tak berhajat pada kita. Allah wallah mustaghni ani syai'. Allah tu kaya dia daripada semua sesuatu yang ada pada makhluknya. Allah As-Samad, Allah itu dia tak berhajat pada kita. Cuma kita sahaja yang berhajat kepadanya. Kita muhtaj, orang yang berhajat. Bahkan Allah lah ghani, yang kaya, yang memberi kekayaan, yang memberi segala-galanya pada kita. Jadi Allah Subhanahu Taala, kita kalau orang pengaruh kita, berpengaruh, orang ikut kita, orang dengar cakap kita, masya-Allah kita rasa kehebatan. Kita akan rasa kehebatan dan kita akan rasa kitalah orang yang paling besar dan tinggi. Allah dia tak terpengaruh siapa baik di kalangan kita. Semua orang baik, semua orang taat. So kebesaran Allah tidak bertambah dengan sebab itu. Jika semua kamu daripada awalakum, daripada orang yang mula-mula, wa akhirakum, dan orang yang terakhir, wa hayyakum wa mayyatakum, orang mati di kalangan kamu, waratbakum, orang muda di kalangan kamu, wa yabisakum, berhimpun di atas satu tempat, lalu setiap daripada kamu meminta. Setiap daripada kamu meminta. Kalau orang tu tak taat pun, Allah kata dia tak ada apa pun.
Walaupun semua mereka tadi orang jahat, yang mati berada di atas satu hati yang paling celaka dalam kalangan kamu, berada di atas hati yang paling celaka dalam kalangan kamu, maka perkara itu tidak mengurangkan sedikit pun dalam kerajaan aku, walaupun sekadar sebelah sayap nyamuk. Tak sampai pun macam sayap nyamuk. Laukana ba'udah law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Jika Allah Ta'ala menilai dunia ini sebesar sayap nyamuk, maksudnya sayap nyamuk pun tak ada nilai di sisi Allah. Masyakallahu kafiran syurbatan ma', sikit pun, seteguk pun air Allah tak bagi kepada orang kafir. Tapi semua manusia di dalam kekufuran sekalipun, maka kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tak akan berkurang. Jika daripada kamu, kita semua manusia dihimpunkan, seluruh manusia, sehingga daripada awal dan akhir, orang yang mati dan orang hidup, orang muda dan orang yang tua berhimpun di atas satu tempat, setiap dari kamu meminta apa yang boleh sampai oleh fikirannya, aku akan memberi kepada setiap orang yang meminta itu apa yang dimintanya. Nescaya perkara itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada kerajaanku. Jika seluruh manusia daripada awal sampai akhir minta dengan bahasa lain, Allah boleh faham dengan apa semua permintaan Allah boleh bagi. Bukan setakat boleh bagi tunggu giliran, tak, serentak Allah boleh bagi. Allahu Akbar. Melainkan sedikit pun kerajaanku, melainkan seperti salah seorang daripada kamu lalu di pantai dan mencelup sebatang jarum ke dalamnya, lalu mengangkatnya. Demikian kerana Allah, kerana aku ialah zat yang maha pemurah lagi maha mulia. Aku melakukan apa yang aku mahu. Pemberianku ialah perkataan. Pemberianku ialah perkataan, yakni perintah. Kalam ni maksudnya perintah. Dan azabku ialah juga perintah-perintahku. Hanya sahaja urusanku pada sesuatu apabila aku kehendaki, dan aku berkata kun, jadilah, maka jadilah, dan perkara itu akan terjadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Allahu Akbar. Hadis seterusnya 2351. Kurangan 28. Berita gembira keampunan bagi mereka yang menghindarkan diri daripada syirik. Orang yang mana mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang syirik, maka berita gembira untuk mereka itu akan keampunan di sisi Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Surah Mudaththir. Qala Rabbukum ana ahlun an uttaqa faman ittaqani fa ana ahlu an aghfira lahu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maksudnya, dia jualah yang layak untuk dipatuhi perintah, dan dia jua yang layak memberi keampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ahlut taqwa, dialah jua yang layak untuk dipatuhi perintah. Ahlut taqwa ialah orang-orang yang mana orang-orang yang mematuhi perintah. Ahlul maghfirah, dialah zat yang mana memberi keampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu berfirman, akulah yang berhak untuk ditakuti. Barang siapa yang takut kepadaku, maka aku berhak untuk mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang yang takutkan Allah, bahkan dosa siapa yang dikehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha
la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik, dan dia, yakni Allah, mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Ahlut taqwa, maksud dalam ayat ini ialah Allah sangat berhak untuk para hambanya yang menjauhkan diri daripada syirik dan perkara yang diharam. Allah suka dan Allah nak orang itu menjauhkan diri daripada perkara-perkara haram. Hadis seterusnya 2352, taubat dan istighfar Nabi. Taubat juga Nabi beristighfar ada 70 kali, dan Ustaz Abu Hanafiah kata tidak 100 kali. Dalam riwayat ni 100 kali. Dalam riwayat ni 100 kali. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala inna kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami menghitung bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu majlis, yakni membaca iaitu beristighfarlah dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Baca doa istighfar inilah, baca doa istighfar, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat dan maha pengampun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Nabi SAW pun baca, Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Sebenarnya Nabi itu muallimul ummah. Nabi ini ta'limul ummah. Nabi dihantar untuk bu'istu mualliman. Nabi kata, aku dihantar untuk mengajar kamu. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan semua anbiya alaihimus salatu wat taslimat adalah maksum. Mereka tidak melakukan dosa, tapi mereka juga berdasarkan kepada insaniyah mungkin melakukan khata', iaitu kesilapan. Yang kita panggil kesilapan itu tidak ada dosa, kita panggil khata' ijtihadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga nabi-nabi anbiya alaihimus salatu wat taslimat daripada dosa-dosa besar maupun dosa kecil, tidak akan terlaku oleh nabi-nabi. Dan Nabi beristighfar, kenapa? Sebab Nabi sebagai ketua, Nabi sebagai pemimpin, dan pemimpin perlu menunjuki teladan yang baik kepada orang yang mengikutinya. Nabi telah membawa sunnah kepada kita. Dulu kita dah belajar apa makna sunnah. At-tariqatu al-maslukah. At-tariqatu al-maslukah. Sunnah itu apa dia? Tariqah, perjalanan yang al-maslukah. Bila kita tengok fi'il salaka dengan bermaf'ulkan tariq, maka perkataan maslukah tadi, tariqah tadi memberi makna ittiba', jalan. At-tariqah tu jalan yang perlu diikuti secara ittiba'. Jadi Nabi menunjuk jalan kepada kita, Nabi memberitahu kepada kita, Nabi telah mempraktikalkan kepada kita macam mana untuk kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang mana khususnya baginda sallallahu alaihi wasallam tak melakukan dosa, dan Allah menyelamatkan kesemua nabi, khususnya kesemua nabi dan semua nabi-nabi, dan baginda sallallahu alaihi wasallam bil khusus daripada kesalahan dan kesilapan dan dosa. Tapi Nabi masih ajar pada kita. Dalam majlis pun Nabi beristighfar. Nabi beristighfar. Okey,
Istighfar hendaklah dilakukan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dulu kan kita telah ceritakan istighfar ni bila, macam mana kaifiat taubat, ialah bila kaifiat taubat macam mana? Macam mana untuk kita menzahirkan kita bertaubat. Manusia dia suka ingat kebaikan, dia lupa akan kejahatan. Masa kita bertaubat, kaifiat kita, istighfar yang kita lakukan bersungguh-sungguh dalam hati kita. Yakni kita lakukan dengan kita merasai, kita mengingati dalam hatinya akan dosa. Jika dosa itu tidak diampun oleh Allah, maka kita di dalam bahaya. Hadis yang seterusnya 2353, an Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah. Muzakir dia ingat semua. Masya-Allah. An Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani abi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud, lakinnahu inda Abi Daud Hilal bin Yasar wa qala Tirmizi hada hadisun gharibun. Sayyidina Bilal bin Yasar bin Zaid radhiyallahu anhu, hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Maula yang ada dua, maula ketua, maula ialah ketua ataupun tuan, atau maula ialah hamba yang telah dibebaskan. Maula dan hamba yang telah dibebaskan. Nabi ni ramai hamba-hamba, masya-Allah. Nabi kebanyakannya semua bebas-bebas. Hamba Sauban radhiyallahu anhu, hamba-hamba Nabi ni seronok duduk dengan Nabi, tak nak berpisah dengan Nabi biarpun dalam keadaan hamba sekalipun. Sebagaimana Zaid bin Harisah memilih jalan menjadi hamba untuk bersama dengan Nabi. Ayah dia datang nak ambil Zaid bin Harisah, dan kerana dia telah dijadikan hamba, dan dia telah dijadikan hamba, sistem memperdagangkan manusia, dia telah dijadikan hamba. Tetapi setelah dijadikan hamba dan dijual dan dibeli oleh keluarga Nabi. Dan apabila satu orang tu tahu, ayah dan pakcik dia tahu bahawa Zaid tadi berada bersama dengan orang yang terbaik di Mekah, maka datang dia untuk mengambil Zaid. Nabi kata, Zaid, adakah itu ayah kamu? Adakah itu pakcik kamu? Dia kata, itu pakcik saya, itu ayah saya. Dia datang untuk mengambil kamu daripada saya, dan kamu boleh diberi pilihan untuk bersama dengan ayah dan bapa kamu untuk pulang kepada kampung kamu, atau itu terpulang pada kamu. Maka Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, dia melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat kepada ayah dan pakciknya. Tengok ayah dia, tengok pakcik dia, tengok Nabi. Maka dia telah memilih untuk bersama Nabi. Ayah dia kata, Zaid, adakah kamu lebih suka untuk hidup menjadi hamba daripada merdeka? Dia kata, tak apa, biarlah daku menjadi hamba, tapi daku tidak mahu berpisah dengan orang yang terbaik. Jadi Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu memilih jalan hamba. Selepas itulah baginda telah memerdekakannya, dan baginda telah jadikannya mutabanna, anak angkat. Dah jadikan anak angkat dia Zaid bin Harisah. Okey, di antara hamba Nabi ialah Bilal bin Yasar bin Zaid. Hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa datuknya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang beristighfar di bawah, barang siapa yang beristighfar di bawah, istighfar seperti di bawah, maka dosanya akan diampun walaupun dia lari daripada medan pertempuran. Allahu Akbar. Jib. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon, aku meminta ampun daripada Allah, zat yang tiada layak disembah melainkan Dia. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan tu al-ma'bud lah, ilah yang layak disembah. Tuhan tu saya tukar kepada tiada yang layak disembah melainkan Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau berkata hadis ini hasan lagi gharib. Khair. Wa in kana qad farra min az-zahfi. Perbuatan lari meninggalkan medan jihad disebut secara khusus kerana ia merupakan dosa yang sangat besar. Di antara bab dosa-dosa besar ialah lari daripada medan pertempuran. Bila semua kawan-kawan dah gugup, medan pertempuran lari. Kalaulah kesalahan ini pun diampun, maka apatah lagi kesalahan yang kecil daripadanya. Hak besar pun, dosa besar lah kiranya, lari daripada pertempuran. Lari tu nak bentuk strategi bergundur, nak lawan balik lain. Ni lari takut mati, lari daripada pertempuran tadi. Dosa besar. Dosa besar pun dengan taubat dan istighfar dalam hati yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Apa sahaja doa, zikir dan amalan yang lain hendaklah dilakukan dengan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Jika seorang itu tidak menyelamatkan lidahnya daripada mengucap perkataan kesat, maka amalan yang dilakukannya itu tidak akan memberi kesan. Perhatikanlah bahawa kerana lidah yang kecil ini, maka segala amalan kita buat tidak akan memberi kesan. Kebaikan tadi, hajabah, Nabi najabah, Nabi 14 orang najabah. Apa pula tu? Jadi memberi kesan. Adakah perkara ini merupakan satu kerugian? Perhatikanlah, kerana lidah yang kecil, maka segala amalan kita buat tidak akan memberi kesan. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw falyasmut. Nabi SAW tidak banyak bercakap. Nabi apabila bercakap hanya tentang perkara-perkara yang diperintahkan. Kalau tidak, Nabi hanya mendiamkan diri sahaja. Nabi tak suka bercakap. Nabi bercakap benda yang hak dan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi, adakah tidak perkara itu merupakan satu kerugian? Jadi lidah kita, sebab tu Nabi pesan kat Sayyidina Muaz, jaga lidah ni. Jaga lidah ni. Kata-kata dia susah. Oleh itu, hendaklah melakukan istighfar dengan hati yang tulus. Okey, begini. Lidah ni perlu kita jaga. Lidah ini perlu kita jaga supaya kita jangan cakap kepada orang lain perkara yang tak sepatutnya kita cakap. Tapi bila kita dalam environment, bila kita dalam satu grup, macam-macam kan. Jadi ada orang akan kata pada kita, kita jangan cepat terasa pula. Jangan cepat terasa pula kalau adik-beradik, kalau guru adik-beradik. Kan kita seronok, Masya Allah, boleh berseloroh, boleh kita kata apa-apa untuk satu maksud tarbiyah. Tapi jangan pula kita cepat terasa. Orang kata kat kita, kita terasa dah. Lepas tu kita pun PM tepi lagi. Kau jangan cakap macam tu. Kadang-kadang biasanya orang ni bila diduduk di satu tempat yang tinggi,
di ruang lingkup yang tinggi dan semua cakap dia orang dengar. Semua cakap dia orang dengar, tapi bila orang dia lontarkan satu nasihat, maka orang itu akan rasa karahah. Orang tinggi tadi, dia akan rasa tak senang hati. Orang tu dia cakap tak tahu sebarangan. Aku ni siapa? So sebab itu bila kita berada dalam gerub, bila orang tegur kita, so kita jangan cepat melatah, kita jangan cepat marah. Itu dia nak ajar, latih kita untuk kecilkan diri kita. Kalau orang tak tegur kita, siapa lagi nak tegur kita? Kalau kawan-kawan tak tegur kita, siapa lagi dia nak tegur kita? Kita perlu. Sebab apa? Bila kita berada di atas satu environment, kita berada di tempat yang tinggi dan kita sebagai ketua. Bila kita berada sebagai ketua, kita berada di tempat yang tinggi. So kita akan ingat, cakap kita saja mesti betul. Cakap orang lain kita tak boleh dengar. Kita perlu cakap. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia akan ada satu orang yang dia akan tanya pendapat, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beristighfar. Timbul persoalan, iaitu bagaimana pula dengan istighfar yang dilakukan tapi masih dosa tetap dilakukan. Jawabnya, istighfar seperti ini adalah seperti mempersendakan Allah. Kalau satu sudut lah, kalau kita istighfar, so kita buat juga, istighfar buat juga. Benda ni macam istihza' lah satu. Bukan bermakna kita buat juga, tapi kalau kita terlaku, itu dari sudut yang lain pula. Fasal ketiga, istighfar orang yang mati, istighfar orang-orang yang meninggal dunia, istighfar untuk orang-orang yang meninggal dunia. Kita beristighfar untuk siapa? Kita baca la ilaha illallah 70,000. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mati. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla liyarfa'u darajata li'abdi salih fil jannah yaqulu ya rabbi inni hazihi yaqulu bi istighfari waladika lak. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat seorang hamba yang soleh dalam syurga. Hamba itu bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat kedudukan yang tinggi ini? Aku taklah banyak amalan. Aku ni, kira tu kat paling sikit lah amalan. Tapi kenapa aku boleh duduk di tempat yang tinggi ini? Allah berfirman, kerana istighfar anak beranak kamu lah. Masya Allah, kita ucap baca la ilaha illallah 70,000 kali untuk saudara, untuk ayah, pakcik-pakcik kita yang meninggal, untuk kita bagi kepada dia, untuk menyelamatkan diri. Untuk diri kita pun kita kena buat juga 70,000 ni. Bukan untuk orang mati saja, orang hidup pun kena buat juga untuk diri dia, untuk selamat dia. Kurang-kurang adalah satu nisab tu 70,000 kita buat sikit-sikit, 500 hari, 140 hari habis. 500 hari kan 1000 hari, 70 hari habis 70,000. Kalau 500 hari 140 hari, insya-Allah habis. Untuk diri kita buat juga, untuk si mati, bukan untuk si mati saja, si hidup. Hadis ini menerangkan kelebihan istighfar untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Apakah zikir tadi kan kita kata istighfar, zikir dan sebagainya. Allah meninggikan kedudukan ibu bapa kerana istighfar anak-anak mereka untuk mereka. Begitulah juga keadaan istighfar anak murid untuk pada gurunya. Allah, harapnya lah macam itulah. Harapnya macam itulah. Satu harapnya macam itulah. Anak-anak murid istighfar. Tuan-tuan ni sahabat-sahabat saya. Saya perlu minta juga untuk sahabat-sahabat. Tadi sebenarnya kitab ni saya tulis untuk anak murid kan. Tak tahulah kitab ni nak tulis untuk tuan-tuan.
Tak tahulah kita ni nak tulis untuk tuan-tuan. Saya kata untuk murid kepada gurunya. Tak apalah, kira kita murid rohani dan jasmani lah. Okey. Jangan lupa ya pada saya. Jangan lupa, ada satu hadis tu kita baca. Selalu kita minta, Ustaz tolong ampun, tolong minta doa pada saya. Tapi kadang-kadang kita lah yang kena banyak doa kat ustaz kita. Asatizah kita kena banyak doa. Jadi kita ni kadang-kadang minta doa. Kita ni minta doa dengan ustaz-ustaz kita. Tapi kita jarang bagi doa. Kita berdoa untuk ustaz-ustaz kita. Kita minta, kita kata ustaz kata wali dah. So tak payahlah kita minta. Tak. Sama saja. Kita bersama-sama berhajat. Jadi kalau anak-anak murid, kalau pelajar-pelajar, murid-murid semua, tuan-tuan ni bukan murid saya lah. Tuan-tuan ni saudara-saudara saya. Doa, ya Allah, Ustaz Husnu macam ni, tolong dia, Masya Allah. Doa untuk istighfar. Allah, kita berharapkan istighfar. Nanti jangan lupa ya, kat sana nanti kalau tak jumpa saya, jangan lupa ya, ingat Ustaz Husnu mengajar kami dulu. Dia tak ada dengan kita, mana dia tak tahu. Jangan lupa saya pun nak tumpang dengan tuan-tuan juga. Khair, 2355 hadiah yang terbaik untuk orang mati ialah istighfar. Wa an Abdullah bin Abbas wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqi al mutaghawwis yanzuru da'wata talhaquhu min abid au ummin au akhin au sadiqin. Ni mari semua dah. Mau ayah semua mari belakang dah. Fa iza lahiqathu kana ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa inna Allah ta'ala la yudkhilu ala ahli al-qubur min du'ai ahli al-ard amsalil jibal wa innahu hadiyatan al-ahya'i ila al-amwat istighfaru lahum rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Allahu Akbar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang meninggal dunia dalam kubur melainkan mereka seperti orang yang lemas. Macam lemah. Duduk dalam kubur ni macam lemas. Allah yang meminta tolong. Orang lemah minta tolong. Mereka menunggu doa yang sampai kepada mereka, sama ada daripada ayah dia, ibu bapa dia, saudara lelaki dia, kawan-kawan, semua minta kita sama-sama doa. Kita sama sampaikan kepada mereka doa istighfar, tahu la ilaha illallah. Apabila doa itu sampai kepada mereka, maka doa itu lebih mereka cintai daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan kepada penghuni kubur doa penduduk bumi seperti gunung-gunung. Sesungguhnya hadiah untuk orang yang hidup kepada orang yang mati ialah istighfar untuk mereka. Hadiah ni bila kita ada masalah, istighfar dia, kita lazimkan istighfar. Kita panggil alaika bil istighfar. Alaika tu ilzam. Kita sentiasa, kita berada dalam kefiyat istighfar. Apa maksud dia? Kita sentiasa kita beristighfar. Banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Ingat istighfar. Kita perlu berzikir juga, bertasbih,
bertahmid, bertahlil, bertahlil, bertasmih, bertakbir, perlu, dan berselawat. Tapi kita beristighfar. Hati kita banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim. Banyakkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Allahu akbar. Allahu akbar. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Jadi orang dalam kubur duk tunggu kita tu. Kawan-kawan kita, sahabat handai kita yang dah telah pergi dah. Masya-Allah, kita dah hadiahkan pada mereka. Mula-mula sekali kan meninggal. Iaitu bro Azro kita. Lepas tu seorang pergi. Masya-Allah, seorang pergi. Ustaz Zaki kita lama tak ada Lepas tu imam kita, imam kita pergi dah juga. Ustaz Zaki kita lama tak dengar Ustaz Zaki kita ni. Ke mana dia ni? Sayang betul. Sekali Ustaz Zaki ada dalam situ. No boleh. Kalau Ustaz Zaki lama tak ada, kena salam kat dia. Lepas tu Ustaz Mujib, Ustaz Mujib pun, Ustaz benda tu Najib, Ustaz Mujib, Ustaz Najib mungkin dia online selalu. Dia online banyak kali mengajar, tak apa dia sibuk tu, tak apa. Ustaz Najib dia mengajar lagi, tak sempat nak bersama dengan kita. Tapi Ustaz Zaki tu, Ustaz Zaki Yaakob tu lama tak dengar dia, tak dengar lama komen dia. Rindu pula sahabat-sahabat. Masya-Allah. Hadis ke-2356, Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Rawahu Ibn Majah wa rawahu Nasa'i fi amali yaumin wa lailatin. Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah bagi siapa yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Nabi kata bahagia ni orang yang banyak istighfar. Sahifah ni buku amalan lah, register lah. Hak banyak tu dengan banyaknya istighfar. Sahifah maknanya ialah buku amalan kita. Kita digalakkan memperbanyakkan istighfar, khususnya pada waktu pagi dan pada waktu malam. Pagi, siang, malam kita kena beristighfar. Mula Ali Qari rahmatullah alaih menukilkan sebuah riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu daripada Imam Bazzar rahmatullah alaih bahawa bersabda, ma min hafizina yarfa'ani ila Allah fi yaumin sahifatan wa fayara ayillahu fi awwali sahifati wa fi akhiriha istighfaran illa qala tabaraka wa ta'ala ghafartu li abdi ma baina tarafay sahifah. Maksudnya tidak ada dua orang malaikat. Tidak ada, maksudnya sesungguhnya lah dua orang malaikat, melainkan malaikat pencatat amalan yang membawa amal hamba-hamba kepada Allah. Hamba-hamba kepada Allah. Hamba-hamba kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah mendapati amalan hamba itu beristighfar pada permulaan siang dan pada akhir petang, melainkan Allah berfirman, aku mengampuni hamba ini yang berada pada permulaan buku catatannya dan pada penghujungnya. So siang malam amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah SWT, maka kita hiasi dia dengan istighfar dan kita tutupilah dia. Kita mulai dengan istighfar dan kita tutupi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sebab tu kita tutup majlis tu, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar kepada Allah dan kita kembali kepada Allah. So Allah suka orang yang beristighfar
dan orang yang kembali kepadanya. Allahu Akbar. Khair. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma ja'alni minal ladzi idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi fi Da'watil Kabir. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, Allahumma ja'alni minal ladzina iza ahsanu istabsharu wa iza sa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah diriku dalam kalangan orang-orang yang berasa gembira apabila melakukan kebaikan dan beristighfar apabila melakukan keburukan. Nabi kata apa dia? Dalam satu hadis tu, tanda orang mukmin tu ialah iza sarratka hasanatuka iza sa'adka sayyi'atuka fa anta mu'min. Iza sarratka hasanatuka bila kita buat baik, kita rasa seronok. Kenapa ni hari ni senyum gembira ni? Allahu Akbar. Kenapa tak senyum? Kenapa tak gembira malam ni buat satu perkara baik? Kenapa senyum ni? Masya Allah, malam ni saya duduk di dalam majlis, dalam majlis ilmu. Saya berada di dalam rahmat Allah. Malam ni saya menghadiri majlis untuk mempelajari ilmu. Saya telah buat satu kebaikan. Maka kita kena rasa gembira. Iza sarratka hasanatuka. So, sebab tu penting. Saya katakan penting istihdar tadi tu. Penting kita istihdar. Takkan ada kita kata kebaikan janganlah kita kenangkan. Kalau kita buat baik tu biar saja. Tak, kita kena hargai kebaikan tadi. Kita kena hargai kebaikan. Bila kita hargai kebaikan, bila kita kita berniat. Kita berniat untuk melakukan kebaikan. Itu juga satu hasanah. Itu kebaikannya. Bila kita berniat untuk buat, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan merealitikan apa yang kita inginkan. Dan bila kita buat baik, dan kita gembira bila satu orang dan dia buat baik pada satu orang, so dia gembiralah. Maka dia kata, nanti kau buat baik lagi. So kita buat baik lagi, kita seronok buat baik. Jadi bila kita buat baik, dan kadang-kadang kenapa sedih? Sedih hari ni. Kenapa sedih? Sedih hari ni duduk dalam majlis ilmu terpaksa. Tak. So kita kena tukar. Sedih hari ni. Tak. Kita datang, kita nak duduk di dalam satu amalan dan kita rasa seronok. Allahu Akbar. Allah bagi peluang pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang memberi peluang pada kita. Iza sarratka hasanatuka. Bila kita buat baik, kita rasa seronok. Itu satu kaifiat yang kita perlu ada. Bukan kita rasa tak kebaikan biar, jangan cerita. Tak, kita untuk diri kita seronok. Kita motivasi diri kita. Aku ini buat apa ya? Apa kebaikan yang aku lakukan? Supaya apa? Bila kita ingat kebaikan tadi, kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan kebaikan untuk kita. Allah akan realisasikan apa yang kita buat. Allah SWT akan realisasi. In syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, bila kita niat baik tu, kita bersyukur dekat atas niat kita yang baik, kita zahirkan niat kita yang baik tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan kebaikan kita. Syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Iza sa'atka sayyi'atuka. Dan bila kita buat benda-benda dosa, maka sa'atka sayyi'atuka, maka
kita kena rasa sedih dengan keburukan yang telah kita lakukan dan kita beristighfar padanya. Fa anta mu'min, itulah tandanya kita seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya Allah, jadikanlah diriku dalam kalangan orang-orang yang berasa gembira. Oh, Nabi doa ni. Ya Allah, dalam hadis ni, ij'alni minal ladzi iza ahsanu istabsharu wa iza asa'u istaghfaru. Ya Allah, gembira apabila melakukan kebaikan. Bila kita seronok, kita gembira, berarti kita bersyukur. Bila kita bersyukur, maka Allah tambah lagi. Allah bagi peluang lagi kita buat. Allah lagi peluang kita buat. Kadang-kadang kita kata, dulu aku pernah buat lah benda ni, tapi sekarang kenapa? Sebab kita tidak menzahirkan rasa kesyukuran. Jadi itu kita perlu beristighfar. Dan apabila melakukan keburukan, dan beristighfarlah apabila melakukan keburukan. Dan apabila kita melakukan keburukan, maka kita hendaklah beristighfar. Macam-macam lah istighfar tu kita banyak. Ini fadilat yang maha besar. Kita masya-Allah dah lama mana dah kita duduk di istighfar ni, tak habis-habis lagi ni. Masya-Allah panjang dia istighfar tadi. Lepas tu baru keluasan rahmat Allah, kita akan masuk nanti keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita akan ada daurah pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kita rest 3 minggu kan. Sebab bulan 7 tu dia ada 5 minggu. So kita akan minggu depan insya-Allah kita akan daurah pada jilid ke-6 insya-Allah. Jadi malam esok, malam lusa, Isnin, malam esok kita cuti 2 hari, Ahad, Sabtu, Ahad. InsyaAllah Isnin kita jumpa lagi. Masya-Allah, Allah sangat gembira dengan hamba-hambanya yang bertaubat, beristighfar dan bertaubat. Allah sangat gembira. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jangan lupa ya untuk doa untuk saya. Masya-Allah, Allah mudahkan segala urusan kita. Bila kita doa untuk orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa daripada para malaikat. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu akbar, masya-Allah, insya-Allah.